Daya-daya dalam keseimbangan. Dalam video-video sebelum ini kita sudah bincang apa itu daya-daya dalam keseimbangan dan juga bagaimana melukis gambar raja vektor bagi daya-daya dalam keseimbangan. Okey, dalam video ini saya akan bincang satu soalan pengiraan lah yang melibatkan daya-daya dalam keseimbangan. Raja di sebelah menunjukkan satu daya F dikenakan ke atas biji bola yang berjisim 0.5 kg menyebabkan benang yang mengikat bola itu membuat satu sudut 30 darjah dengan garis mencancang. Jadi di sini ada satu bola, satu daya F menarik bola itu ke kiri menyebabkan benang yang mengikat bola itu membuat satu sudut 30 darjah daripada paksi menegak atau paksi mencancang ini. Soalannya adalah cari magnitude ketegangan benang. Okey, benang ini mengalami satu tegangan dan cari magnitude bagi daya F ini. Okey, untuk menyelesaikan soalan ini kita perlu mengenal pasti semua daya yang bertindak ke atas bola ini lah. Okey, yang pertama adalah berat. Okey, daya yang pertama yang terlibat adalah berat. Jadi bola ini mengalami satu berat W dan diberi bahawa jisim bagi bola ini adalah 0.5 kg, maka W ini sama dengan 5 Newton. Lepas tu satu daya yang menarik bola ini ke kiri, okey, daya F menarik dia ke kiri dan tegangan T yang dialami oleh bola itu apabila dia ditarik oleh benang, tegangan T. Jadi ini adalah tiga daya yang terlibat lah. Okey, dan dalam video sebelum ini kita sudah bincang bahawa daya-daya kalau dia dalam keseimbangan maka daya paduan dalam semua arah adalah sifar. Okey, jadi kita tengok bagaimana kita boleh menggunakan konsep ini untuk menyelesaikan soalan inilah. Mengikut kenyataan yang kita bincang tadi, kalau ketiga-tiga daya ini dalam keseimbangan, maka daya paduan pada semua arah, apa-apa saja arah adalah sifar. Jadi, kita boleh memilih komponen-komponen daya yang mengufuk. Okey, bagi komponen-komponen daya yang mengufuk ini, kita ada daya F dan sebahagian daripada tegangan. Okey, jadi kita perlu leraikan tegangan ini supaya kita tengok berapakah komponen dia adalah mengufuk lah. Okey, untuk meleraikan tegangan ini kita lukis satu segi empat tepat. Segi empat tepat. Okey, ini segi empat tepat tu. Lepas tu kita lukis kedua-dua komponen itulah. Ini komponen mengufuk. Katakan kita labelkan dia dengan TX. Ini komponen menegak. Okey, komponen menegak ini kita labelkan dia dengan TY. Okey, kita sudah ada magnitude bagi tegangan ini, itu T. Kita perlu tahu apakah sudut sudut di sini. Kalau sudut di sini 30 darjah, maka ini adalah 30 darjah. Okey, selepas kita dapat sudut dan magnitude tu, kita boleh terus meleraikan dia lah. Okey, komponen menegak ini okey, dia terletak di sebelah sudut 30 darjah ini, maka kita guna cos lah. Di TY ini sama dengan T cos 30 darjah. Okey, dan komponen mengufuk ini dia sama dengan T sin 30 darjah. Ya, T sin 30 darjah dan T cos 30 darjah lah. Okey, oleh kerana semua daya ini adalah dalam keseimbangan, maka kalau nak mencari ketegangan benang tu, kita mempertimbangkan komponen menegak dululah. Komponen menegak. Okey, komponen menegak ini terdapat dua daya. Yang pertama adalah TY, dan yang kedua adalah berat. Dan oleh kerana dia dalam keseimbangan, maka TY ini mesti sama dengan berat itu. Sebab apa? Sebab kalau daya-daya dalam keseimbangan tu, maka komponen daya dalam sebarang arah adalah sifar. Maka daya ke atas mesti sama dengan daya ke bawah. Dan TY ini sama dengan T cos 30 darjah. Jadi ini T cos 30 dan W berat ini sama dengan 5 Newton. Maka T ni, tegangan tali ini sama dengan 5 bahagi dengan cos 30 darjah.
Dan jawapannya adalah 5.77 Newton. Okey, mari kita pindahkan jawapan ni ke sebelah sini lah, supaya nanti kita ada ruang untuk B. Okey. Di soalan B ni dia suruh kita cari magnitude bagi daya F. Okey, F ini adalah dalam komponen mengufuk. Okey, maka kita mempertimbangkan komponen daya mengufuk. Komponen daya mengufuk. Okey. Komponen daya mengufuk ini ada dua. Yang pertama adalah F, yang kedua adalah Tx, dan kedua-dua ini dalam keseimbangan, maka F ini sama dengan Tx lah. Okey. Tx ini sama dengan T sin 30, T sin 30, dan T ini adalah sama dengan 5.77. 5.77 darab dengan sin 30. Sin 30 ini sama dengan 0.5. Okey. Jadi dengan menggunakan calculator, jadi F ini adalah sama dengan 2.885, atau kita tulis 2.89. Okey, 2.89 Newton. Okey, jadi ini adalah F. Okey, F. Kita tengok sekali lagi bagi kes seperti ini, kita meleraikan daya yang bukan menegak atau mengufuk ini, dan komponen-komponen yang terlerai itu adalah menegak dan mengufuk. Selepas kita leraikan dia, maka kita boleh jumlahkan komponen daya yang menegak atau komponen daya yang mengufuk, dan oleh kerana semua daya-daya ini dalam keseimbangan, maka jumlah daya itu adalah sama dengan sifar. Okey, selepas kita jumlahkan daya itu dan daya itu sama dengan sifar, maka kita boleh selesaikan persamaan itu dan mendapat jawapan yang diingini lah, iaitu T dan F bagi case ini. Daya-daya dalam keseimbangan. Mari kita lihat satu lagi contoh soalan pengiraan yang melibatkan keseimbangan daya. Rajah di atas menunjukkan satu beban berjisim 500 gram digantung oleh benang C. Jadi kita ada satu beban, jisimnya 500 gram dan dia digantung oleh satu benang C. Benang C pula diikat kepada dua benang A dan B. Okey, C ini diikat kepada benang B dan benang A. Cari tegangan benang A. Okey. Ini adalah soalan yang melibatkan keseimbangan daya. Mula-mula kita tengok apakah daya-daya yang terlibat lah. Okey. Semua objek mempunyai berat. Jadi objek ini atau beban ini dia mempunyai berat. Dan berat dia sama dengan 5 Newton. Sebab jisim dia adalah 500 gram. Okey. Dan apabila benang ini ditarik oleh satu beban, dia akan mengalami satu tegangan. Tegangan ini katakan kita labelkan dia sebagai TC lah, TC. Jadi TC ini sama dengan berapa? Oleh kerana beban ini dalam keseimbangan, ini bermakna daya ke bawah mesti sama dengan daya ke atas lah. Daya ke bawah ni 5 Newton, maka daya ke atas ni juga sama dengan 5 Newton. Okey, itu adalah tegangan bagi benang C. Okey, di sini kita ada dua benang lagi, dan kedua-dua benang ni dia juga mengalami tegangan lah. Okey, katakan tegangan di benang B ini dilabel sebagai TB, dan tegangan di benang A ini dilabel sebagai TA. Okey. Selepas kita mengenal pasti semua daya-daya yang terlibat, okey, langkah yang kedua adalah kita meleraikan daya, satu atau dua daya, supaya daya-daya itu adalah selari. Contohnya, A ini dia tidak selari dengan B dan C. Kita boleh leraikan A ini kepada dua komponen. Komponen yang pertama adalah komponen menegak. Okay. Kita leraikan dia kepada komponen menegak dan juga satu komponen mengufuk. Okay. Ya. Dengan menggunakan kaedah leraian daya, komponen menegak ini adalah sama dengan TA cos 60 darjah, dan komponen mengufuk ini sama dengan TA sin 60 darjah. Okey. Dalam soalan ini dia suruh kita cari tegangan bagi benang A. A itu dia nak kita cari TA. Kita boleh mempertimbangkan
komponen-komponen daya menegak atau komponen-komponen daya mengufuk. Okey. Dan dalam kes ni sebab kita tak tahu berapakah tegangan TB ini, maka kita cuba mengelakkan menggunakan apa-apa komponen yang melibatkan TB inilah. Jadi kalau boleh kita hanya mempertimbangkan komponen-komponen daya menegak sahaja, okey, supaya kita tidak melibatkan TB lah. Okey. Jadi komponen-komponen daya menegak, komponen daya menegak. Okey, komponen daya menegak ini melibatkan dua daya. Satu daya adalah TA cos 60 darjah yang bertindak ke atas. Jadi TA cos 60 darjah yang bertindak ke atas, dan TC yang bertindak ke bawah. Okey. Oleh kerana arah dia bertentangan, maka kita tolaklah. Kita tolak TC. Okey. Dan oleh kerana daya-daya ini dalam keseimbangan, maka paduan daya atau jumlah daya dia sama dengan sifar. Okey. TC ini sama dengan 5 Newton. Kita tulis lagi lah. TA cos 60 darjah tolak 5 sama dengan sifar. Ini kita pindah ke sebelah kanan. Maka TA cos 60 darjah sama dengan 5. Maka TA sama dengan 5 bahagi dengan cos 60 darjah. Cos 60 darjah ini sama dengan 0.5. Maka ini sama dengan 5 bahagi dengan 0.5. Jawapannya 10 Newton lah. Okay. Jadi TA sama dengan 10 Newton. Ini cara dia kita menyelesaikan soalan pengiraan yang melibatkan keseimbangan daya. Apa yang kita lakukan adalah kita leraikan daya yang bukan menegak dan bukan mengufuk ini kepada dua komponen. Satu komponen menegak, satu komponen mengufuk. Apabila kita mendapat komponen menegak dan mengufuk ini, maka kita boleh melakukan penambahan dan penolakan dengan daya-daya yang lain dengan senang sahajalah. Ya, kalau dia sama arah, kita tambah saja. Kalau dia bertentangan arah, kita tolak saja. Okey. Jadi di sini kita ambil komponen menegak. Jadi daya bertindak ke atas tolak dengan daya bertindak ke bawah. Lepas tu kita selesaikan persamaan tu, kita dapat jawapannya. Tegangan bagi benang A ini sama dengan 10 Newton. Daya-daya dalam keseimbangan, mari kita lihat satu lagi contoh pengiraan. Ini adalah kes objek berada di atas sata condong. Raja di atas menunjukkan sebuah kotak yang berjisim 2 kg berada dalam keadaan rehat di atas satu sata condong yang kasar. Kasar bermakna dia mempunyai geseran. Cari tindak balas norma yang dikenakan ke atas kotak itu dan daya geseran yang dikenakan ke atas kotak itu. Mari kita mengenal pasti daya-daya yang terlibat. Okey. Semua objek mempunyai berat. Okey. Ini adalah berat dia, katakan. Okey. Objek ini mempunyai jisim 2 kg, maka berat itu W sama dengan 20 Newton. Ya, W sama dengan 20 Newton. Diberi bahawa sata condong ini adalah kasar. Ini bermakna dia mengalami geseran. Geseran. Oleh kerana berat ini cuba menarik kotak ini ke bawah, maka geseran itu bertindak ke atas. Geseran bertindak ke atas untuk menahan tarikan berat ini. Okey, jadi geseran ini sama dengan F. Oleh kerana berat ini juga menarik kotak ini yang menekan ke atas sata condong ini, maka dia akan menghasilkan satu tindak balas norma. Ya, satu tindak balas norma yang bertindak berserenjang dengan sata itulah. Ya. Kita labelkan ini sebagai R. Okey. Tindak balas norma okey. Geseran sama dengan F. Okey, ini adalah daya-daya yang terlibat. Okey. Untuk memudahkan pengiraan, kita leraikan berat ini kepada dua komponen. Satu komponen itu berserenjang dengan sata. Okey, ini adalah satu komponen yang berserenjang dengan sata dan satu komponen yang selari dengan sata. Okey, jika
Sudut bagi sata condong ini 30 darjah. Ini bermakna sudut di sini adalah 30 darjah lah. Okey. Kalau sudut ini 30 darjah dan magnitude bagi berat adalah 20 Newton, maka komponen ini adalah 20 cos 30 darjah, dan komponen yang selari dengan sata ini adalah 20 sin 30 darjah, ya, 30 darjah. Okey. Sekarang mari kita lihat tindak balas normal. Tindak balas normal, untuk mengira tindak balas normal tu kita mengambil komponen daya yang berserenjang dengan SATA lah. Okey. Terdapat dua daya yang terlibat. Yang pertama adalah tindak balas normal, yang kedua adalah komponen berat. Komponen berat ini. Katakan kita mengambil arah ke atas sebagai positif, maka R tolak 20 cos 30. 20 cos 30 darjah ini sama dengan sifar, sebab kedua-dua daya ini dalam keseimbangan. Okey, maka R sama dengan 20 cos 30 darjah. Okey. Dengan menggunakan kalkulator, kita pasti bahawa ini sama dengan 17.32 Newton. Jadi tindak balas normal sama dengan 17.32 Newton. Bagi B pula, dia nak kita cari geseran. Kalau nak cari geseran tu, kita mempertimbangkan daya-daya yang bertindak selari dengan SATA. Okey. Daya-daya yang bertindak selari dengan SATA ini adalah F. Okey, dan juga 20 sin 30 lah. Ini adalah komponen berat. Okey. Oleh kerana kedua-dua ni dalam arah yang bertentangan, maka kita tolak lah. Tolak 20 sin 30. Okey. Dan ini sama dengan sifar kerana kedua-dua daya ini juga dalam keseimbangan. Okey. F sama dengan 20 sin 30. Okay. Dengan menggunakan kalkulator, kita pasti bahawa ini sama dengan 10 Newton. Jadi geseran adalah 10 Newton. Tindak balas normal 17.32 Newton. Okay. Ini cara dia lah kita selesaikan soalan objek berada di atas sata condong, dan daya-dayanya adalah dalam keseimbangan.